Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar yang ada. Boleh dengar suara saya ke? Boleh, alhamdulillah. Okey, kalau kita tengok kita punya jadual adalah pada pukul 2 petang pada hari ini. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya terus kepada perbincangan kita pada kali ini. Okey, alhamdulillah semua boleh ya. Boleh alhamdulillah. Boleh panggil kawan-kawan mana yang belum masuk lagi, suruh masuk. Okey. Untuk kita punya kuliah pada hari ini, maths lecture kita untuk CTU 554 adalah untuk fakulti Mechanical Engineering, kejuruteraan mechanical. Okay. So kelas rep yang ada boleh panggil kawan-kawan, boleh masuk dah pukul 2 sebab nanti pukul 3 kita dah nak kena stop ada kelas bersama pensyarah yang lain pula kan. Okay, kemudian kita ada fakulti muzik. Kalau kejuruteraan mechanical kita ada 10 kumpulan kalau tak silap saya. Untuk fakulti muzik kita ada 2 kumpulan. Dan hari ini kita ada satu lagi kumpulan yang baru yang akan masuk bersama kita daripada IM, Information Management, Pengurusan Maklumat. Pelajar daripada Pengurusan Maklumat IM 249 adakah bersama hari ini? Ada tak IM 249? Grup 554 IM 249. Okay, harap-harapnya ada pelajar yang masuk bersama kita. Ada. Okay, alhamdulillah. Seperti yang saya maklumkan dekat dalam YouFuture, ketua kelas nanti tolong masuk ikut link WhatsApp group yang saya bagi ya, kalau ada yang belum masuk supaya senang kalau ada apa-apa pemakluman. Okay. Okay, kita terus kepada perbincangan kita pada hari ini. Sekejap ya. Boleh nampak slide saya kan? Alright, untuk topik kedua pada hari ini, kejap saya rasa dia tengah tukar. Okey, saya tengok dekat dalam YouTube dah tukar. Okey, topik kita pada hari ini adalah berkaitan tentang konsep etika dan peradaban. Topik yang kedua, kalau minggu lepas, topik yang pertama kita telah berbincang dengan ringkas dan padat berkaitan tentang peradaban, etika dan peradaban. Kita dah bincang tentang etika, kita dah bincang tentang adab, kita dah bincang tentang moral dan akhlak. Jadi kalau ada pelajar yang tertinggal ataupun yang baru join minggu ni, boleh refer semula dekat YouTube channel ASIS UiTM Online. Boleh cari bawah nama saya. Okay? Ataupun boleh cari je hari Isnin pukul 2 hingga 3 petang. Okay, sebab pelajar-pelajar akan bersama saya sepanjang satu semester untuk kuliah maths lecture pada setiap hari Isnin jam 2 hingga 3 petang. Seterusnya selepas pukul 3, so para pelajar boleh masuk kelas tutorial masing-masing bersama pensyarah masing-masing untuk membincangkan lebih detail topik kita dan juga untuk perbincangan berkaitan tugasan-tugasan yang perlu pelajar laksanakan. Okay. Kita teruskan. Okey, untuk sinopsis pada hari ini. Okey, sinopsis kita pada petang ini adalah masih lagi berkaitan etika dan peradaban. Okey, yang kita dah bincang minggu lepas. Hari ini kita akan tekankan lagi berkaitan etika dan peradaban, tapi kita lebih kepada teori. Ada attendance ke? Okey, Syakir, untuk maths lecture nanti attendance akan diambil dalam kelas tutorial sahaja pukul 3 nanti. Okey. Alright, kalau ada apa-apa, kalau tak dengar suara saya ke ataupun apa-apa problem teknikal ke, just maklumkan saya dekat chat ya. Untuk attendance nanti boleh dapatkan ataupun boleh bincang dengan awak punya tutorial masing-masing ya. Alright, okay, kalau kita tengok dekat sini, kedua-dua konsep ini macam kita sebutkan tadi, etika dan peradaban adalah sangat penting. Okay. Untuk kita faham, untuk kita hayati dinamika sesebuah masyarakat dan juga untuk kita laksanakan yang mana yang ada berkaitan dengan kita. Okay. Kemudian kita tengok seterusnya, kita ada untuk topik pada petang ni,
petang-petang ni awak kena pandai lah refresh yourself, okay? Minum air ke, janganlah makan nasi lemak, roti canai pula kan habis laptop awak punya gadget, handphone semua, okay? Try to refresh yourself. Untuk hari ni kita akan lihat sikit penekanan kepada sejarah, okay? Penting untuk kita belajar sejarah kan. Kalau kita tak belajar betul-betul sejarah, especially in term of kejatuhan, kelemahan, takut kita tersalah melakukan perkara tersebut. Jadi kita perlu belajar daripada sejarah untuk ambil iktibar dan mana yang ada kecemerlangan tu untuk kita praktiskan semula untuk kita mencapai kecemerlangan tersebut. Okay. Berbalik semula kepada fokus kita, kita ada 3 fokus utama. Fokus utama kita yang pertama adalah perbincangan berkaitan pergerakan idea dan amalan etika peradaban dunia. Okay, kita akan menyentuh secara general. Okay. Untuk fokus kedua, kita akan perbincangan akan membawa ke arah huraian pengertian etika dalam konteks sejarah pemikiran Eropah daripada zaman sebelum, semasa dan selepas Enlightenment, dia punya Renaissance. Okay. Kemudian kita akan kupas tentang impak kefahaman dan amalan konsep etika yang telah disemai pada masa kolonial dan pasca kolonial di luar Eropah. Okay, yang ni term ni kita dah dengar minggu lepas. Kita ada kolonial, kita ada pasca kolonial, kita ada sebelum kolonial. Yang tu awak kena refresh balik apa yang telah dibincangkan minggu lepas. Okay. Dan pada hari ni untuk fokus yang ketiga, kita juga akan melihat tentang konsep akhlak. Okay. Konsep akhlak dalam agama yang menjadi penyebab, okay, yang menjadi pencetus untuk membetulkan akhlak kita, untuk membetulkan moral kita, untuk membetulkan etika kita secara individu, secara keluarga, masyarakat dan negara. Okay. Sebab kita dah lihat pada minggu lepas kita dah bincang etika dan moral dan akhlak. Di mana kita kata etika dan moral ataupun adab dia berkaitan tentang skop-skop yang ada limitasi, yang berkaitan tentang bergantung kepada manusia, penilaian pun manusia dibuat oleh sesuatu kawasan, sesuatu wilayah. Itu maksudnya yang kita huraikan dari segi moral dan etika. Okay, tetapi bila kita bercakap akhlak, bila kita cakap awak seorang pelajar berakhlak contohnya. Okay, bila kita sebut akhlak, maksudnya kita rujuk kepada agama. Okay, maksudnya kita kalau kita kata awak mempunyai akhlak yang sangat baik, maksudnya apa sahaja moral yang awak buat, apa sahaja etika ataupun apa sahaja perbuatan yang awak buat adalah awak refer ataupun awak rujuk kepada agama. Okay, sebab yang nak menentukan betul salah akhlak adalah agama. Okay, yang nak menentukan betul salah moral ataupun etika adalah manusia sendiri ataupun tempat ataupun masa. Okay, contohnya kalau kita katakan, di barat. Okay, di barat kalau dulu wanita mereka tidak bekerja di barat suatu ketika dulu. Okay. Kalau nak bekerja pun mereka akan bekerja di ladang-ladang. Okay. Tetapi sekarang kita tengok bagaimana di barat lelaki dan perempuan adalah sama. Okay. Apa yang lelaki boleh buat, perempuan pun boleh buat. Okay. Orang lelaki boleh bekerja sebagai polis. Orang perempuan pun boleh kerja kat polis. So maksudnya apa yang berlaku di dunia terus masuk kepada Malaysia juga kalau kita lihat. Okay. Ada juga di Malaysia polis, kita ada lelaki, kita ada perempuan. Bomber, ahli bomber ada lelaki, ada perempuan. Tentera ada lelaki, ada perempuan. Okay, so maksudnya peredaran tu dia melihat kepada demand daripada dunia, demand daripada semasa pada ketika itu. Contoh lagi, kalau dulu kita tengok orang lelaki je main bola, bola sepak. Okay. Orang lelaki je main takraw contohnya. Tapi sekarang kita tengok bola pun kita ada tim perempuan, futsal pun kita ada tim perempuan, takraw pun kita ada tim perempuan. Jadi kita kena lihat apabila perkara tu mengubah corak kita, okay, pastikan apa yang original kita tu tidak berubah.
Okay, contohnya kalau kita sebagai lelaki, orang lelaki ni kita tahu lelaki ni macam mana. Lelaki ni dia tegas, lelaki ni dia macho, lelaki ni dia sado. Okay, bila orang tengok dia macam wah, orang kata protector, orang lelaki protector. Kan? Orang lelaki sebagai pelindung, sebab tu bila dia dah berkahwin, dia adalah pelindung untuk isteri dia, dia adalah pelindung kepada anak-anak dia. So bila sebut lelaki, kita kena bayang macam mana. Of course dia kena tegas, kena sadar, kena macam kena ada kekuatan kat dia. Okay? Bila benda tu macam kadang-kadang, yelah kadang kita tengok kadang-kadang dekat orang lelaki pun kadang-kadang kita panggil baby kan, baby. So adakah baby tu sesuai untuk lelaki? So you just imagine kalau you panggil seorang lelaki tu baby, so adakah baby tu sesuai dengan orang lelaki? Kan bila kita sebut baby ni dia macam uik kan. Tapi kalau baby untuk perempuan bolehlah sesuai. Sebab tu bila kita macam tadilah, kita sebagai polis ke, kita sebagai tentera ke, kita nak main futsal ke, kita nak main bola sepak ke, nak main rugby ke, nak main takraw ke, pastikan terjaga yang originality kita. Kalau perempuan, kita kena terjaga perempuan kita. Lemah lembut kita, cara pergaulan kita. Sebab kita tak nak benda tu kita berubah sebab ada kebaikan. Jangan sampai kita ubah identiti kita. Apatah lagi kalau kita ubah terus identiti negara kita ke, Malaysia kita ke. Contohnya kita duduk kat Korea, balik Korea dah tak nampak macam orang Malaysia, contoh. Kita tak naklah macam tu. Kita boleh ambil apa yang ada di negara luar, tapi pastikan diri kita, jati diri kita, apa originality kita tu terpelihara. Okay. Alright, so kita pergi seterusnya. Okay, objektif kita adalah untuk memahami konsep etika dan memahami peradaban serta perkembangan idea dan amalannya. Okay. Alright. Okay, so semua kalau ada apa-apa boleh komen dekat chat. Alright, kita pergi seterusnya. Okay, hasil pembelajaran. Okay, hasil pembelajaran menjelaskan tentang konsep etika dalam sejarah pemikiran manusia. Okay, kita fokus kepada hari ini tentang teori dan pemikiran manusia. Okay, kemudian membincangkan juga tentang konsep peradaban dalam sejarah pemikiran manusia. Maksudnya kita ada dua. Satu, kita tengok konsep etika, kemudian kita tengok kepada konsep peradaban. Okay. Alright, dari segi kandungan, kita tengok kat sini, konsep etika, kita tengok sikit sejarah dia, kita tengok sikit tentang perspektif agama dan kepercayaan, kemudian kita tengok sikit kepada kolonialisme dan pasca kolonialisme. Okay, terima kasih kepada yang hadir-hadir semua. Okay, jangan lupa panggil kawan-kawan lagi yang belum hadir. Okay. Alright, kemudian kedua tentang konsep peradaban, kita akan lihat dari segi kolonialisme dan pasca kolonialisme, kita akan lihat dari segi timur dan barat dan juga dari segi perspektif agama dan kepercayaan. Okay, and then yang terakhir adalah konsep akhlak dalam keagamaan dan kita juga akan bersebut juga tentang konsep akhlak dalam Islam. Okay, alright, pertama kita tengok konsep etika. Apa itu konsep etika? Okay, macam saya sebutkan tadi, kita nak berbincang pada hari ini berkaitan teori etika. Okay, jadi kena tahulah konsep etika dan pemerintahan, etika umum yang ada deskriptif, kita ada normatif, kita ada etika analitik. Okay, detail dia punya maksud dia punya penerangan contoh dia untuk yang ni boleh bincang dalam kuliah tutorial. Okay. Kemudian kita nak tengok kat sini bagaimana berlakunya perubahan. Okay. Kita tengok etika bermula di zaman purba Greek apabila ahli-ahli falsafah mereka mula memberi tumpuan kepada etika. Sebab sebelum tu mereka memberi tumpuan kepada moral. Okay, kemudian lepas mereka beri tumpuan kepada moral, mereka kembali bermula bercakap tentang etika. Okay, kerana apa? Kerana etika menurut mereka ialah pencapaian kehidupan yang baik dan mengkaji hakikat perbuatan. Okay. Alright, kita teruskan dulu. Okay, saya flashback sikit saja. Okay, kita flashback sikit saja. Apa maksud etika? Apa maksud etika? Okay, nanti boleh tulis panjang-panjang, tulis dekat chat dia apa maksud etika. Okay, etika ni umumnya boleh didefinisi sebagai prinsip tingkah laku. Okay, prinsip tingkah laku individu yang diterima
dari segi moral, etika juga bermaksud kepercayaan peribadi seseorang individu tentang kelakuan yang baik dan buruk. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, secara kita dah bincang jelas dengan detail last week. Hari ini saya kompreskan sahaja. Okay, kemudian kalau kita tengok dia terdapat 3 implikasi yang beri pertimbangan. Okay, maksudnya etika didefinisi oleh individu, kemudian kita tengok dia berbeza antara seorang dengan yang lain dan dia bersifat relatif dan bukan mutlak. Okay, alright. For example, kalau kita bercakap tentang ethics, kalau kita sebagai pelajar UiTM, okay, pelajar UiTM kita ada etika pelajar UiTM. Apa etika pelajar UiTM? Nak masuk kelas macam mana? Okay, kalau luar pada kelas macam mana? Tu antara etika pakaian, etika-etika yang lain pun ada. Okay, alright. Kemudian kita masuk dekat sini. Okay, fokus perbincangan kita pada hari ini adalah yang ni awak kena tengok betul-betul lah, kena dengar betul-betul, kena faham betul-betul. Okay, teori etika kita ada 2 yang kita nak bincangkan. Okay, pertama teori etika klasik. Okay, yang kedua teori etika moden. Okay, alright, kalau kita nak tengok teori etika klasik ni apa, dia ada 3. Okay, ada banyak teori tapi kita nak fokuskan untuk 3 sahaja untuk teori etika klasik kita. Okay, prinsip tingkah laku. Okay, bagus-bagus. Okay, kita lihat kat sini, pertama adalah utilitarian. Okay, ataupun kita sebut utilitarianism. Okay, yang kedua universalism. Dan yang ketiga intuitionism. Okay, kalau lihat dari segi perkataan dia, mungkin awak dah boleh agak apa maksud dia dan apa etika tersebut. Okay, itu kalau etika klasik. Kalau etika moden, okay, kalau kita lihat dari segi modern ethics, okay, kalau tadi classical ethics, now sekarang kita tengok ada pula teori etika moden. So apa? Kalau tadi yang 3 klasik tu apa? Klasik tu utilitarian, universalism, okay, utilitarianisme, universalisme dan intuitionisme. Itu kalau klasik. Kalau moden, teori etika moden adalah rasionalisme, free will, positivisme dan relativisme. Dia banyak sikit isme-isme ni. Itu yang tadi saya kata untuk hari ini kita nak lihat dari segi pemikiran. Sebab teori pemikiran. Okay, so awak kena dengar sikit, fokus betul-betul. Kalau nak buat nota boleh tulis nota. Okay. So nanti boleh senang faham. Sebab bila awak faham baru awak boleh huraikan dengan lebih lanjut lagi. Okay. Alright, so kita tengok next. Okay, pertama, okay, kita nak tengok apa? Pertama adalah utilitarianisme. Utilitarianisme. Okay, apa itu teori utilitarianisme? Okay, kita lihat kat sini berdasarkan kepada teori ini, dia adalah merupakan nilai moral sesuatu tindakan, okay, yang ditentukan melalui akibat ataupun kesan hasil daripada sesuatu keputusan yang diambil. Okay, maksudnya utilitarian ni dia adalah berdasarkan ataupun dia berpegang kepada sesuatu nilai moral yang ditentukan daripada apa? Yang ditentukan melalui apa? Akibat dan kesan. Okay, apa benda yang dia buat, dia ada akibat dan kesan daripada sesuatu keputusan yang diambil. Okay, ataupun apa benda yang dia nak buat, dia kena fikir. Ada kesan dan akibat dia tak? So kalau dia melibatkan kesan dan akibat, okay, nanti saya akan bagi contoh. So itu dinamakan utilitarian. Okay. Dalam erti kata yang lain, utilitarian ni maksudnya dia membawa buat sesuatu perkara yang mendatangkan kebaikan ataupun manfaat. Okay. Ataupun yang berfaedah. Kepada siapa? Awak kena ingat kepada siapa. Okay, tengok ya, yang tadi yang satu ni, yang ni awak boleh nampak yang ni teori dia mesti ada akibat ataupun kesan
daripada keputusan yang diambil. Kemudian yang kedua, dia mesti membawa manfaat. Okay, membawa faedah ataupun membawa kegunaan, berguna kepada siapa? Okay, prinsip bahawa seseorang itu sepatutnya melakukan satu tindakan menghasilkan kebaikan yang paling banyak kepada siapa? Kepada semua manusia ataupun kebahagiaan yang paling banyak kepada sejumlah manusia yang paling ramai. Dalam erti kata lain, kita buat utilitarianism ni adalah untuk maximum happiness to the majority of people. Okay, kita buat maximum happiness, kita cuba untuk mencapai kebahagiaan ataupun manfaat ataupun kebaikan kepada orang kalau boleh yang ramai. Okay, ataupun dalam sejumlah yang tertentu, tapi kita lebih kepada meletakkan kepada majority. So kita nak buat apa, kita tengok majority untuk maximum happiness, maximum kebahagiaan, maximum manfaat. Okay. Alright, so kita tengok dekat situ, fahaman ini telah diperjuangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Okay, Jeremy Bentham kata apa? Dia kata kebahagiaan untuk semua orang berada pada tahap tertinggi, okay, jika nilai kebaikan diterima mengatasi nilai keburukan tanpa membezakan antara satu sama lain. Okay, maksudnya kita nak buat apa-apa sesuatu perkara, kita kena tengok dia ada impact, ada kesan dia. Okay, ada akibat dia. Ada kebaikan yang membawa kebaikan ke ataupun dia membawa kepada keburukan. So keputusan tu awak kena lihat dia mesti kena membawa lebih banyak manfaat, lebih banyak faedah kepada semua orang ataupun kepada sejumlah manusia. Tapi yang ramai, kita tak nak tengok yang minoriti, kita nak tengok majoriti. Contoh dia. Okay. Alright, contoh dia macam kita katakan kalau kita tengok keadaan sekarang, okay, bila berlaku pandemik, kita buat kuliah secara online. Kenapa kita nak buat online? Sebab kita tak nak elakkan lebih kronik. Situasi kita tak nak pandemik itu menjadi lebih kronik. Jadi okay, fine, kita buat kelas secara online. Okay, ada tak orang yang tak suka buat online? Ada yang tak suka belajar online. Kadang-kadang dia stres ataupun dia line dia problem ataupun dia ada problem kat rumah ke apa ke. So that is why kita fokus kepada majority. Tetapi dalam konteks ni yang ada problem, contohnya dia ada line problem, dia susah nak dapat line, dia ada masalah gadget ke apa ke, so ataupun dia perlu belajar untuk masuk lab, clinical, kitchen, kita bawa dia dibenarkan untuk masuk ke UiTM. Itu contoh dia. Okay, tapi kat sini kita tengok apa dia punya conclusion dia, kita tengok utilitarianism adalah sesuatu tindakan yang betul mendatangkan faedah kepada orang yang ramai. Okay. Sebaliknya jika ia salah, anda kata ia membawa kepada kerosakan ataupun kemudaratan sebagai akibat, maka mereka orang utilitarian ni dia tak akan buat perkara tersebut. Okay, sebab dia lebih mengutamakan faedah yang lebih banyak. Okay, macam kita katalah maksimum kejayaan, maksimum happiness, maksimum kebahagiaan, maksimum faedah kepada orang yang lebih ramai, majority. Okay. Alright, kemudian kita tengok seterusnya. Okay. Etika klasik yang seterusnya yang kedua adalah universalisme. Okay, bila kita tengok je perkataan universalisme, awak dah boleh faham. Okay, universal maksudnya umum. Okay, kalau tadi kita tengok utilitarian, dia lebih kepada manfaat yang lebih kepada orang yang lebih ramai. Okay. Di sini kita tengok universalism. Okay, universalism ni adalah nilai moral sesuatu tindakan tidak boleh bergantung kepada akibat kerana ia tidak jelas dan tidak menentu semasa keputusan diambil. Okay, tindakan betul salah itu bergantung kepada niat orang yang buat keputusan ataupun yang mengambil tindakan tersebut. Okay. Alright, kita tengok dekat sini tugas pertama golongan universalisme ni adalah melayani orang lain sebagai matlamat akhir. Dia bukan sebagai alat ataupun sebagai cara.
Okay, so orang lain harus dilihat sebagai matlamat tersendiri yang berharga, yang bermaruah dan harus dihormati, bukan sebagai alat. Okay, ataupun kita katakan kat sini, berfikir secara universalisme adalah mengutamakan kepentingan umum secara universal, okay, dan tidak mengutamakan kepentingan individu. Alright, itu adalah universalism. Alright, so sekarang kita pergi yang ketiga adalah intuitionisme. Okay, so intuitionisme ni intuition. Okay, intuition tu maksud dia apa? Apa maksud intuition? Intuition maksudnya berpegang kepada inspiration, inspirasi, ataupun kita sebut kalau intuition ni maksudnya ilham. Okay, ilham yang dia dapat. Dia kata okey, saya dapat ilham kena buat macam ni, macam ni, macam ni. Okay. Alright. Kita kata kat sini dia lebih kepada bersifat gaib, sebab gaib ni maksud dia dapat ilham. Dia nak buat satu sebab dia dapat ilham. Okay. Sebab itu kita kata dia subjektif. Okay. Oleh itu ia juga dikenali sebagai subjektivisme ataupun supra-rational subjektivisme. Okay. Dia lebih kepada ilham. Okay. Antara jenis-jenis intuitionisme adalah macam animisme, demonisme, mitos-mitos, magic, semua unsur supernatural. Sebab dia kata macam dia dapat ilham untuk buat benda ni, buat benda ni. Ataupun kalau kita bagi contoh yang paling kita senang, contohnya macam bomoh. Okay? Contoh bomoh dia berubat berdasarkan kepada intuition, ilham yang dia dapat. Ilmu yang dia dapat melalui ilham dia. Okay, tetapi dia lebih kepada spekulatif sebab dia berdasarkan kepada ilham dia, intuition yang dia dapat. Itu maksudnya golongan-golongan daripada intuitionisme, mereka berpandukan dia nak buat keputusan apa-apa, dia nak buat decision apa-apa, dia berdasarkan kepada ilham. Okay, alright. Kemudian yang tadi etika klasik. Okay, ingat ya, etika klasik kita ada utilitarian, kita ada universalism, kita ada intuitionisme. Okay? Utilitarianisme adalah manfaat, faedah yang banyak kepada golongan orang yang ramai. Universalism ni kita lebih kepada yang umum. Okay? Kemudian lebih kepada bersifat universal. Okay? Dan intuitionisme ni adalah lebih kepada ilham. Okay? Dia nak buat keputusan apa-apa, dia nak buat tindakan apa-apa, dia berpandukan kepada ilham dia. Okay? Alright, itu kalau teori klasik. Kita pergi semula kepada teori moden. Okay. Teori moden. Teori moden yang pertama adalah rasionalisme. Okay, dah hampir 2.5. Okay. Saya akan cuba untuk ringkas dan padatkan. Alright, rasionalisme. Rasionalisme ni maksudnya rational. Okay, rational. Rational tu maksud apa? Dia buat sesuatu perkara berdasarkan logik. Kalau tadi intuition, dia berdasarkan kepada ilham yang dia dapat. Okay. Itu klasik. Bila moden, dia lebih moden tetapi dia lebih macam dia rasa kalau apa-apa keputusan dia nak buat, ilmu yang dia nak buat, decision yang dia nak buat ataupun apa-apa berdasarkan ilmu yang dia ada, berdasarkan apa? Rasionalisme maksudnya dia hanya depend kepada logik akal dia sahaja. Okay. Sebab apa? Sebab itu kita tengok dekat sini, rasionalisme mengukur bahawa daya intelek yang wujud secara semula jadi dalam diri manusia mampu mencari dan menangani kebenaran. Maksudnya, you nak buat apa-apa keputusan, kita nak ambil apa-apa tindakan base kepada akal kita, fikiran kita, logik kita. Nak buat benda ni logik ke tak logik? Itu maksudnya orang-orang rasionalisme. Okay? Sebab ia menganggap akal sebagai sumber yang tertinggi untuk mendapat kebenaran dan untuk mencapai segala ilmu pengetahuan. So dia nak kena jaga pemikiran dia lah sebab dia pakai logik. Sebab itu, golongan rasionalisme ni yang dia berdasarkan kepada logik dia, berdasarkan kepada nilai-nilai saintifik dia, okay,
Apa jadi dekat golongan ini? Golongan ini mereka menolak wahyu. Mereka menolak mukjizat. Di atas tanggapan bahawa kedua-dua benda ini dilihat tidak logik. Dia rasa macam benda tu tak boleh tercapai di akal. Sebab benda tu tak logik. Benda tu tak ada depan mata dia. So dia tak boleh fikir benda tu. Okay. Ukuran sama ada sesuatu itu saintifik atau tidak juga terletak sama ada ia logik ataupun tak. Okay. So maksudnya golongan ini dia lebih kepada pemikiran yang menekankan kepada akal fikiran ataupun logik dia. Okay. Sebab kita tengok antara tokoh dia, Descartes, okay. René Descartes, bagi dia akal terlibat dalam pengetahuan, dalam semua pengetahuan. Okay. Macam kita lah nak jadi cerdik, mestilah kena ada otak, kena ada logik kan. Tapi adakah kita boleh bergantung kepada logik saja? So kita tengok sumber-sumber ilmu kita apa lagi yang ada. Okay, tapi orang rasionalisme ni dia memang bergantung kepada logik. Okay. Sebab apa tengok Descartes kata apa? Dia kata akal terlibat dalam semua pengetahuan kita. Ini kerana pemahaman kita akan objek-objek semua dipengaruhi oleh akal. Okay. Sebagai contoh, bagaimana kita nak tahu orang yang berada dalam cermin tu adalah diri kita. Ini dia punya fikiran dia. Okay. Logik ke tak? Apa logik dia? So kena ada bukti logik. Contohnya macam kita kata ada berlaku kes-kes yang perlu siasatan. Siasatan tu dia kena ada proof, dia kena ada logik. Kalau tak logik tak terima tak boleh terima. Okay. Itu salah satu contoh. Okay. Kat sini pula dia kata macam mana kita nak kata orang kat depan cermin tu kita tengok, kita bergerak dia bergerak. Kita angkat tangan, dia pun angkat tangan. Jangan kita angkat tangan kiri, dia angkat tangan kanan pula kan. Kita angkat tangan, dia angkat kaki. Bahaya macam tu. So macam mana? Kita nak kena tengok daripada logik. Kenapa kita kata dalam diri tu, dalam cermin tu kita? Okay? Ataupun kita kata macam mana kita nak bezakan sesuatu objek yang serupa dari yang lain. Kita tengok satu benda tapi kita rasa dia berbeza. Kat mana? Dari segi logik dia kat mana dia berbeza? Okay? Atau dalam erti kata yang lain, dia mesti kena logik. Kita nak cakap apa-apa kena logik. Sebab apa kita tangan kita berdarah? Sebab kena pisau. So bila kena pisau dia luka kan. Dia luka so nampak dia keluar darah dia. Okay. Kemudian kat mana dalam luka dia? Kena tengoklah pisau tu tajam ke tak, macam mana ukuran dia. Kalau kita kata contohnya, kalau kita kata dalam hati saya ada hati awak. Orang rasionalisme dia tak boleh terima. Macam mana dalam hati kita ada hati dia? No, cannot. Itu contoh bagi awak senang fikir. Okay, so maksudnya orang rasionalisme dia betul-betul depends kepada logik akal dia. Okay. Alright, kedua. Okay, yang kedua kita nak tengok free will, kebebasan kehendak, free will. Okay, free will kata apa? Menurutnya manusia memiliki kebebasan kehendak dan melakukan perbuatan. Okay, kebenaran tidak bersifat mutlak, sebaliknya adalah tafsiran kepada individu. Okay, maksudnya kita berdasarkan kepada hukum moral dan manusia adalah makhluk rasional yang memiliki kehendak yang murni. Okay, oleh itu sebab itu setiap manusia dia bebas untuk menentukan hidup dia sendiri. Okay, dia bebas untuk menentukan nilai dan kebenaran yang ada dalam diri dia. Okay, kalau tadi kita tengok ada yang berdasarkan kepada faedah yang banyak, manfaat yang banyak kepada orang yang ramai. Kemudian ada kita tengok dia secara universal. Kemudian kita tengok juga dia lebih kepada intuition. Intuition ni dari segi dia punya inspirasi daripada ilham dia. Okay, yang sini free will ni adalah dia memang totally based kepada kebebasan free will, kebebasan berkehendak. Okay, maksudnya manusia dia bebas menentukan hidup dia sendiri dan manusia juga bebas menentukan nilai ataupun kebenaran dalam hidupnya. Okay, kita tengok seterusnya. So awak kena fokus ya, takut awak tak faham. Bila awak tak faham, dia susah awak nak masuk kepada bab-bab yang seterusnya. Okay,
Kalau kita tengok teori ni, dia sebenarnya tak susah pun, tak susah sangat. Tetapi awak kena fokus kepada definasi dia. So di situ nanti awak akan tahu macam mana nak olah dia. Okay. Alright, so kita balik semula kat sini. Yang ketiga adalah positivisme. Okay, positif ni apa? Positivisme ni apa? Okay, golongan ini adalah yang menyatakan ilmu adalah satu-satunya pengetahuan yang valid. Okay, fakta sejarah yang mungkin dapat menjadi objek pengetahuan, dan dengan demikian positivisme ni menolak kebenaran segala kekuatan atau subjek di belakang fakta. Okay, alright, so kita tengok kat sini semula kepada tadi positivisme. Okay, maksudnya dia kata apa? Pendapat aliran ini adalah panca indera tu adalah amat penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi harus dipertajamkan dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Okay. Alright, yang keempat, okay, kita ada lagi sikit lagi kita nak proceed. Relativisme. Okay, awak kena fokus sikit lagi. Okay. Alright, keadaan yang berubah merupakan pertimbangan utama dalam menentukan sesuatu tindakan sama ada beretika ataupun tidak. Ini adalah relativisme. Okay, relativisme, keadaan yang berubah merupakan pertimbangan utama dalam menentukan sesuatu tindakan sama ada kita nak buat tu tindakan tu beretika ataupun tak. Okay, tindakan dinilai berdasarkan kepada kesan ataupun akibat. Okay. Alright, so relativisme ni melihat kepada beberapa perspektif jika wujud pertentangan budaya dan pendapat antara individu. So apa yang jadi? Okay, dia ada 3. Pertama, tiada nilai moral yang benar ataupun salah secara universal ataupun mutlak apabila wujud perbezaan budaya dan amalan antara individu terhadap sesuatu tindakan. Okay, maksudnya bila ada pertentangan tu, ini dia akan jadi. Okay, yang kedua, kepelbagaian nilai budaya dan persekitaran memberikan penilaian yang berbeza terhadap tindakan individu sama ada bermoral ataupun tidak sebaliknya. Okay, dan yang ketiga, tiadanya skala penilaian mutlak dalam menilai sesuatu perbuatan sama ada beretika ataupun sebaliknya. Okay, so ini kalau awak lihat je, awak boleh tengok yang ni adalah bergantung ataupun pandangan daripada golongan-golongan ataupun teori etika daripada relativisme. Okay, maksudnya keadaan yang berubah, pertimbangan utama dalam menentukan sesuatu tindakan sama ada beretika ataupun tidak. Okay, ada sikit lagi. Alright. Konsep etika perspektif agama dan kepercayaan. Kita lihat bagaimana dari perspektif agama dan kepercayaan didapati khususnya contoh kalau kita tengok etika Asia berteraskan kepada agama Hindu, agama Buddha dan agama Islam yang mempengaruhi etika kehidupan sosial dan budaya rakyatnya. Okay, sebab apa? Sebab kalau kita tengok dari sejarah, penduduk Asia Tenggara khususnya pada mulanya adalah penganut agama Hindu dan penganut agama Buddha sebelum kedatangan Islam. Okay. Alright, kita masuk kepada kolonialisme. Okay, kolonialisme merujuk kepada pengembangan kekuasaan sebuah negara atas wilayah di luar batas negaranya. Contohnya kolonialisme, penjajahan. Maksudnya dia ada kuasa yang merujuk kepada perkembangan kuasa dia di luar batas negaranya. Okay. Kolonialisme juga dalam mengembangkan empayar akan menjadi dominasi ekonomi dari segi sumber, tenaga kerja, pasaran wilayah tersebut selain daripada faktor muka bumi. Okay. Dan kita lihat kat sini kolonialisme juga adalah istilah yang merujuk kepada satu himpunan keyakinan yang digunakan untuk mempromosi sistem terutama kepercayaan bahawa moral dari penjajah dan lebih hebat daripada pihak yang dijajah. Okay, so kita tengok kat situlah. Sebab bila mereka yang menjajah, bila mereka yang menjajah maksudnya mereka ada kuasa. Maksudnya mereka lebih baik daripada tempat yang dijajah. Contoh, ini pemikiran kolonialisme. Okay,
Kemudian kita tengok pendukung kolonialisme ni pula berpendapat bahawa tindakan penjajahan dilakukan menguntungkan negara yang dijajah dengan pengembangan ekonomi, infrastruktur dan juga politik demokrasi yang dikatakan lebih adil. Ini pada pandangan golongan kolonialisme. Okay? Mereka menjadikan negara bekas jajahan seperti Amerika Syarikat, Australia, New Zealand, Hong Kong, Singapura sebagai contoh kejayaan selepas waktu pasca kolonialisme. Okay? Ini golongan kolonialisme yang berkaitan tentang isu-isu kuasa, isu-isu penjajahan. Okay? Alright, kemudian kita tengok, kejap ya. Kat sini, okey. Dari segi kolonialisme juga membawa kepada pemindahan kekayaan dari daerah penjajahan. Kemudian kita ada satu lagi neokolonialisme. Okey, neokolonialisme adalah satu amalan geopolitik menggunakan kapitalisme, menggunakan globalisasi perniagaan dan imperialisme budaya untuk mempengaruhi sesebuah negara. Okay. Alright, so yang tu kena faham betul-betul kolonialisme ni apa. Okay. Alright, kemudian konsep etika antara kolonial dan pasca kolonial. Okay, yang ni kita dah bincang hari tu macam mana dari segi kolonial tu apa berlaku, pasca kolonial apa berlaku. Okay, kita lihat pada masa penempatan penjajahan Eropah bermula di mana? Di Melaka, di Penang, Pulau Pinang, Singapura, di Perak telah memisahkan agama daripada politik. Okay, sebab apabila kita dijajah oleh Eropah. Kemudian kalau kita tengok ketika negara kita beroleh kemerdekaan pada tahun 1957, pemisahan antara agama dan kehidupan ni diteruskan sebab hasil daripada ini pada ketika itu. Okay, pada ketika itu. Okay, sebab sebelum tu kita telah dijajah. Okay, alright. Kemudian pada 1970 bermula pada tahun tersebut kerajaan mula menggarus. Okay, menggarus perdanakan. Okay, maksudnya kita blendkan, perdanakan Islam dalam projek modernisasi negara. So kita ada dah banyak dah berlakunya arus perdana Islam tu. Contohnya kita ada Islamic banking, kita ada halal. Okay, contohnya halal. Maksudnya halal juga dia sebagai lambang security, halal juga sebagai lambang safety, keselamatan. Okay, maksudnya halal tak saja orang Islam je yang pakai, orang yang non-Muslim pun pakai. Sebab apa? Sebab of the certification of halal. Okay, bila halal projek tu, produk tu dapat halal, maksudnya dia adalah selamat, dia dah dikaji semua dari segi keselamatan dia. Okay. Alright, so kita lihat kepada konsep peradaban, ada sikit lagi konsep peradaban, kolonialisme dan pasca kolonialisme. So kita tengok dekat sini pun awak akan jumpa isma-isma dia. Dia ada materialisme, dia ada positivisme, dia ada individualisme. Okay, so kena tengok materialisme ni maksudnya falsafah yang mendakwa bahawa satu-satu perkara yang benar adalah berjirim dan segala fenomena berlaku disebabkan bersifat jirim ataupun kesan daripadanya. Okay, contohnya kesedaran dan pemikiran manusia hanya berpunca daripada proses biokimia, sistem saraf manusia dan selainnya. Okay, dan kita lihat materialisme ni dia berkait dengan fizikalisme. Okay, iaitu pandangan bahawa segala yang wujud mesti bersifat fizikal. Itu orang-orang materialisme. Okay, kalau positivisme adalah menyatakan ilmu adalah satu-satunya pengetahuan yang valid. Okay, ini dari segi positivisme. Sebab itu positivisme ni menolak keberadaan segala kekuatan ataupun subjek yang berada di belakang fakta. Okay, and then kita balik satu lagi yang terakhir iaitu individualisme. Okay, individualisme ni satu falsafah yang mempunyai pandangan moral, politik ataupun sosial yang menekankan kemerdekaan manusia seperti kepentingan, tanggungjawab dan kebebasan diri sendiri. Okay, orang individualis ni dia akan melanjutkan pencapaian dan kehendak peribadi dia. Dia adalah orang individualisme. Okay, mereka menentang campur tangan orang luar, masyarakat luar, negara luar ataupun sebarang badan ke atas pilihan peribadi mereka. Okay, so ada perbezaan. Materialisme dia lebih kepada fizikal. Okay, positivisme ni dia menolak keberadaan segala kekuatan ataupun subjek yang di belakang fakta. Sebab bagi dia positivisme ni menyatakan ilmu adalah satu yang valid. Okay, individu maksudnya dia melanjutkan pencapaian atas dia punya kehendak peribadi dia.
Right, so kalau awak tengok dari segi makna dia, term-term dia, insya-Allah awak boleh faham. Okay, alright, so kita lihat dari segi pergerakan idea, etika dan peradaban dunia, pertembungan di antara pergerakan idea dan amalan etika, peradaban dunia menjadi lebih rencam dan tidak mustahil, amalan setempat menjadi tidak utuh lagi, malah terpengaruh dengan peradaban luar yang dikatakan lebih baik. Ini maksudnya yang kita sebutkan tadi. Okay, kadang-kadang kita boleh blend dengan budaya daripada luar. Kita boleh blend dengan teknologi daripada luar. Okay, tetapi jangan sampai dia menukarkan jati diri kita. Jangan dia menukarkan originality kita yang ada. Okay, kita boleh ambil pengaruh daripada negara luar untuk kita gunakan manfaat. Pada masa yang sama, kita kena ada capability, kita kena ada keupayaan. Okay, tadi kita menerima manfaat daripada luar, pada masa yang sama kita kena ada keupayaan menolak mudarat yang ada. Okay, so kita kena pandai balance yang mana yang manfaat, yang mana yang mudarat. Okay, kita ambil daripada luar, kita boleh blend in, kita boleh pakai. Jangan sampai dia merubahkan kita secara total. Okay, originality kita tu kena jaga. Okay, ini kalau kita tengok dari segi barat, okay, peradaban barat. Kita ada Portugis, kita ada Belanda, kita ada British. Okay, kita tengok Portugis buat apa. Okay, yang ni pun awak boleh tengok in detail nanti. Tentang Portugis, tentang keagamaan yang mereka bawa, okay? Tentang kesan utama wujudnya masyarakat serani, kita ada perkahwinan campur, kita ada wujudnya kata-kata pinjaman, okay? Dari segi perkataan-perkataan yang ada yang kita blendkan daripada budaya Portugis, yang ni pula daripada Belanda. Okay, sama je kita tengok Belanda pun kita ada dia ada syarikat Hindia Timur, okay? Kemudian penjajahan Belanda berakhir dengan perjanjian Inggeris Belanda. Okay, kita ada perjanjian London. Okay, penjajahan Belanda tidak banyak meninggalkan kesan. Dia ada budaya sikit-sikit. Okay. Alright, kemudian ni penjajahan Inggeris. Macam mana Inggeris datang? Macam mana Inggeris buat campur tangan? Okay. Kemudian kita lihat pentadbiran. Okay, daripada Inggeris kita ada sistem resident. Kita ada negeri selat. Kita ada dasar disilentasi, kita ada negeri Melayu tidak bersekutu, kita ada negeri Melayu bersekutu. Okay, banyak yang Inggeris buat kepada kita. Okay, seterusnya kita tengok dari segi kesan peradaban. Okay, kesan peradaban British dari segi sosial, politik, ekonomi. Okay, dari segi bahasa macam mana, dari segi makanan, budaya makan kita pun dah berbeza, perwatakan penampilan kita pakai baju blazer, semua kemeja, semua, so kita dah ambil benda tu. So maksudnya ada yang perkara positif, ada yang negatif. Okay, alright. Kemudian dari segi globalisasi, macam mana kita boleh masuk kepada era globalisasi dan sekarang kita berada dalam industri revolusi 4.0. Kita lihat dari segi perubahan gaya hidup kita, okay? Dengan social media kita, dengan online kita, okay? Contohnya dengan contohnya kalau kita kata dulu kita main bola, main futsal, sekarang kita dah ada e-sport, okay? Alright, kemudian yang mana yang macam tadi saya sebutkan, yang mana yang kita boleh ambil kebaikan, manfaat kita ambil, kita blend in-kan sambil kita kena ada kuasa dalam diri kita untuk mengawal dan menolak kemudaratan tersebut. Okay, so contohnya kita ada artificial intelligence, okay? Kita ada robot contohnya, kita kadang-kadang servis dekat restoran dekat Malaysia pun dah banyak pakai robot, okay? Macam mana robot tu boleh hantar makanan dekat meja tersebut, so itu menggunakan teknologi yang ada. Okay, maksudnya dia membawa pengaruh besar kepada kita, dia termasuk juga efek kepada politik, ekonomi dan sosial budaya. Contoh kita ada Bitcoin, kita ada e-wallet, so semua benda tu ada perubahan. Tetapi kita kena pandai, yang saya sebutkan tadi, pandai untuk menerima manfaat dan pandai untuk mengawal, menolak mudarat. Okay, kemudian dari segi akhlak, so apa yang kita ceritakan tadi, maksudnya kita juga menekankan kepada konsep akhlak. Okay, Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan bahawa akhlak tu dia sifat yang tertanam dalam jiwa kita. Okay, tanpa memerlukan fikiran ataupun penelitian. Maksudnya apa yang keluar dalam diri kita akan menunjukkan apa akhlak daripada diri kita. Maksud kita tak boleh fikir. Contohnya kita berjalan, kita tengok orang tua melintas. Kita tengok orang tua melintas, kita dah tak payah fikir aku nak tolong dia ke tak, automatically kita akan tolong dia. Okay? Ataupun kalau kita kata contoh
pelajar wanita Islam nak keluar je automatik dia akan pakai tudung. Dia tak ada nak fikir nak pakai ketak, tak ada. Itu maksudnya akhlak. Okay? Alright. So tapi kita kata akhlak ni dia boleh dididik. Alright? So itu sahaja sebagai untuk kita simpulkan bahawa bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana hubungan kita manusia alam sekitar dan juga hubungan kita dengan diri sendiri itu ditentukan oleh akhlak yang ada pada diri kita. So akhlak ni yang akan membantu kita untuk mengatasi ataupun untuk memperkukuhkan etika dan peradaban kita dan untuk memperkukuhkan pemikiran kita yang izm-izm tadi. Sebab apa akhlak tu penting? Sebab bila kita bercakap pasal akhlak, dia relate kepada agama. So, sebagai kesimpulan, etika dan peradaban disinasikan dengan pelbagai aliran. Okay? Pertemuan dan pergaulan peradaban telah membina etika dan peradaban kita. Okay? So kita lihat bagaimana dari segi peradaban kita menekankan etika dan kita menekankan akhlak yang akan menjadikan diri kita kuat, menjadikan keluarga kita kuat, menjadikan masyarakat kita kuat dan menjadikan negara kita kuat. Okay? Jadi saya rasa dah 2.51. Itu sahaja untuk hari ini. Kita akan jumpa minggu depan pada waktu yang sama. Berkaitan dengan slide nanti boleh bincang ataupun boleh bertanya kepada pensyarah masing-masing. Okay? Alright, so itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Jangan lupa terus bersedia untuk masuk kelas masing-masing pukul 3 nanti ya. Jumpa minggu depan. Bila jumpa minggu depan, awak cari je dekat YouTube channel, awak cari je nama saya. Okay? Alright, itu sahaja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada semua. Jangan lupa kelas rap yang belum masuk dalam WhatsApp group lagi, boleh masuk. Kalau ada apa-apa senang. Okay? Alright, so teruskan masuk kelas masing-masing lepas ni. Saya jumpa lagi minggu depan di waktu dan di channel yang sama. Terima kasih.